أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi, iaitulah hadis-hadis yang membicarakan mengenai akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Kita telah selesai membacakan bahagian pendahuluan mengenai apa itu geoeskatologi, sumber-sumbernya, disiplin dan interaksi dalam membicarakan nas yang berkait dengan akhir zaman. Kita juga telah membaca bab tanah Arab, bab tanah Rom, bahagian tanah Arab, bahagian tanah Rom. Dan hari ini kita masuk kepada bahagian baru, iaitulah bahagian ketiga, bahagian tanah Parsi. Muka surat 175. Jadi bahagian ini, bab yang pertama adalah membicarakan mengenai Parsi itu sendiri. Hari ini tidak ada dah nama tepat yang dinamakan sebagai Parsi. Tetapi Parsi adalah sebuah empire yang masyhur, yang banyak kita jumpa hadis-hadis Nabi yang menyebut tentangnya. Parsi merujuk kepada sebuah kaum yang menjadi penerus tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia adalah tamadun antara tamadun terawal. Dikatakan tamadun ini bermula sejak daripada zaman Gangsa. Zaman orang ketamadunan yang bina berasaskan pada alatan-alatan Gangsa lagi. Sebelum zaman Besi. Zaman logam. Dia ikut sejarah, dibahagikan zaman ni kepada 3 zaman lah. Ikut sejarah barat. Sejarawan barat dia bagi. Yang pertama zaman batu. Zaman batu ni zaman orang guna alat-alat batu untuk hidup. Waktu dia jumpa penemuan arkeologi, orang guna batu dalam macam-macam alat. Itu adalah bagi pula zaman batu ni zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Kemudian beralih kepada zaman Gangsa, Bronze Age. Orang guna gangsa sebagai alat, bahan untuk buat alat. Kemudian gilah kepada zaman logam. Zaman logam tak kira lah besi, tembaga, orang guna alat tu pula. Dan sehingga ke hari ni kita boleh kategorikan lagi. Kita ni masih hidup zaman logam sebenarnya. Walaupun sejarawan sepakat bahawa zaman logam ni adalah zaman sejarah dulu. Ada dah hari ni. Tapi kalau kita sedar hari ni, alat-alat yang kita gunakan masih lagi berasaskan logam. Banyak lagi bahan yang kita guna besi. Walaupun canggih mana pun, kita dah zaman internet, zaman teknologi moden. Tapi peranti-peranti yang kita gunakan tak boleh lari lagi daripada logam. Sama ada kita gunakan besi ke, tembaga ke, platinum, tak kira lah. Kita orang buat kereta, orang buat mesin, semua guna bahan-bahan ni. Chip-chip, microchip yang ada dalam telefon kita, yang ada dalam komputer dan mesin-mesin moden ni,
papang litar dan sebagainya, semua lagi guna logam lagi. Cuma kembali kepada cerita tadi, Mesopotamia tu di zaman Gangsa dibahagikan. Ribu-ribu tahun sebelum Masihi. Jadi tamadun Mesopotamia ni merujuk kepada bahasa bermaksud kota di antara dua sungai. Iaitulah Sungai Furat dan Sungai Dajlah. Orang zaman dulu juga antara pengangkutan utama dia adalah melalui laut. Itu pengangkutan yang paling efisien lah zaman tu. Zaman kapal terbang tak ada lagi. Zaman hari ni pun duk pakai lagi apa nama ni, jalan laut. Tapi dah ada alternatif kapal terbang yang lebih laju. Tapi zaman dulu memang begitulah. Tamadun kalau kita tengok orang dulu, penempatan mereka mesti di tempat-tempat yang majunya mesti di kawasan-kawasan air. Yang maju mesti di kawasan-kawasan kuala, sungai, muara ni kawasan-kawasan bandar. Macam kita di Terengganu pun dulu Mane tu jadi bandar. Sungai Neruh. Kawasan-kawasan ni sebab menghubungkan antara orang Ulu nak pergi ke ni, nak derah. Lalu kot itulah singgah di apa nama ni, jeti-jeti hak ada itulah. Jadi bandar ni makmur. Bandar kita pun bandar Kuala Terengganu tu pun memang dia bermula balik-alik Pasar Payang apa sebagainya. Jadi Mesopotamia ni tamadun awal. Tamadun atau lebih dikenali sebagai tamadun Babilonia. Zaman Namrud. Jadi apa nama ni? Tapi Parsi ni dia bukan zaman tu. Parsi ni dia mari kemudian. Kuasa Parsi pada dinasti pertama iaitu Achaemenid, atau lebih tepatnya di era kepimpinan Cyrus the Great, pernah melebar daripada sempadan India di sebelah timur hingga ke Eropah. Jadi Empire Parsi ni dia ada beberapa dinasti. Macam tamadun Cina lah, dia ada dinasti Ming, dinasti Qing. Jadi apa nama ni, Islam pun dia ada dinasti lah. Dinasti Umawi, dinasti Abbasi. Jadi Parsi ada beberapa dinasti. Dinasti yang mengasah kerajaan Parsi dipanggil dinasti Achaemenid. Yang dipimpin oleh Cyrus the Great. Dialah pengasas Empire Parsi. Dan Cyrus the Great ini mengikut beberapa pandangan ulama. Antaranya Dr. Abdul Kalam Azad yang menulis tentang buku Yas'alunaka an Dzil Qarnain. Dia berpendapat bahawa Cyrus the Great inilah sebenarnya adalah Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang menghuraikan bahawa dia inilah seorang Islam. Dan dia pernah memerintah, macam Zulkarnain cerita, bunyi tembok Ya'juj dan Ma'juj itu, dialah. Ini pandangan dia dan disokong oleh beberapa orang tokoh moden. Antaranya Dr. Abdul Alim Khadir. Dia tulis tentang Geografi Al-Quranul Karim. Buku. Dia disokong oleh ulama-ulama Haraki. Seperti Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi, Syekh Sa'id Hawa, dan yang terbaru Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi daripada Jordan, yang bersetuju dengan kajian yang dibuat oleh Dr. Alim Khadir ni, bahawa Cyrus the Great ni adalah Zulkarnain. Dan dibuat perbandingan semua pendapat ulama-ulama dulu. Bila kita baca tulisan ulama-ulama dulu, macam contohnya Ibnu Katsir, ada beberapa orang lagi, mereka lebih cenderung mengatakan Alexander the Great, Iskandar yang sebagai Zulkarnain. Tapi dibuat kajian yang kata tak tepat. Ada lagi pandangan Syed Qutb. Contoh Syed Qutb, dia kata ada seorang raja berbangsa Arab, Abu Bakar Ifriqish, itulah Zulkarnain. Dan ada pendapat yang lebih lama daripada itu, raja daripada zaman Nabi Ibrahim. Macam-macam lah. Tapi kalau tengok dari sudut hujahan yang paling kuat dan menepati setiap ciri-ciri yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis,
itulah Cyrus the Great ini. Jadi dia ni hidup lebih kurang beberapa ratus tahun sebelum Masihi. Zaman selepas munculnya keturunan Bani Israel dah. Sebab tu timbulnya persoalan tentang Zulkarnain ni sehingga dijawab dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Kahfi itu, kerana ditanya oleh orang-orang Israel, Bani Israel. Ada orang-orang Arab, musyrikin Mekah, yang mari jumpa ahli kitab di kalangan Bani Israel lah, yang mengadu. Dia kata gerakan yang dibawa oleh Muhammad ini sangat hebat. Kita tak mampu nak patahkan hujah-hujah dia. Dengan ilmu yang ada pada mereka, tak mampu nak patahkan hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi kita ni, sallallahu alaihi wasallam. Jadi diminta pandangan ahli kitab, ada tak boleh ajar kami hujah-hujah ke apa ke, nak patahkan dia. Jadi dia ajar untuk tanya 3 perkara. Bani Israel kata mugi tanya 3 perkara. Kalau dia tak boleh jawab, mapuhlah di situ. Tapi kalau dia boleh jawab, soh dia tu seorang Nabi. Yang pertama, tanya dia berkenaan dengan ruh. Soal ruh. Yang kedua, tanya tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Yang ketiga, tanya tentang Zulkarnain, penguasa timur dan barat. Jadi, bila ditanya benda ni, tak lama kemudian turunlah ayat akhir surah Al-Isra' dan surah Al-Kahfi yang cerita tentang 3 perkara ni. Jadi Bani Israel dia tahu, sebab sejarah dia, kalau kita baca sejarah Cyrus the Great ni, dia pernah membebaskan waktu dia nak buka Empire Parsi ni dan nak nakluk Babylon, nak takluk Mesopotamia tu. Pada ketika itu kerajaan Babylon telah menawan orang-orang Bani Israel dan dijadikan hamba. Daripada diambil daripada Palestin, yang bawa ke Babylon, jadikan hamba. Zulkarnain lah, ataupun Cyrus the Great lah yang membebaskan mereka. Kalau kita baca sejarah, dan mereka terhutang budi lah dan menganggap itu seorang raja yang baik, raja yang agung, yang berkuasa secara adil, membebaskan manusia daripada kezaliman. Jadi dialah pengasas Parsi yang kita nak ceritakan ini. Dan zaman dia ni memang dia lajah ke Eropah, dia masuk habis, dia kalahkan tamadun Greek pada ketika itu, dah masuk ke Eropah. Waktu tu tamadun Rom masih belum tertegak lagi. Kemudian dia pergi ke timur sehingga ke perbatasan India, serta mencecah pergunungan Caucasus di utara. Dia sapa ke atas Caucasus ni. Tapi zaman dulu ni biasa orang tak boleh sapa atas lagi daripada pergunungan Caucasus, sebab gunungan ni sangat tinggi. Pergunungan ni sangat tinggi. Kalau nak lalu ke atas tu, dia kena lalu sebelah Asia, kawasan kita ni. Kalau Asia Tengah tu tak mampu. Pada dinasti Sasanid ataupun Sasaniyah dalam bahasa Arab, Parsi pernah meluaskan pengaruhnya ke semenanjung Arab sepanjang pesisir Teluk Parsi hingga ke Yaman. Jadi lepas pada dinasti Achaemenid ni, ada beberapa dinasti lain, dan dinasti yang terakhir, dinasti Parsi ni, nama dia dinasti Sasanid. Pada dinasti inilah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada lahir Nabi Muhammad tu, kuasa Parsi bukan sahaja di kawasan tanah Parsi yang kita tahu di Iran, di Iraq dan kawasan tersebut, tetapi dia juga melebar sehingga ke semenanjung Arab di pesisir laut tu, dan sampai ke Yaman. Malah gubernur, kalau kita ingat gubernur Yaman pada ketika itu orang Arab yang tunduk di bawah pengaruh Parsi. Nabi SAW pernah menyebutkan berkenaan dengan masa depan Parsi. Nabi ni waktu dia memerintah sehinggalah dia wafat, Empire Parsi masih lagi belum jatuh.
Empayar Parsi jatuh di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Diperangi sejak daripada zaman Sayyidina Abu Bakar lah. Lepas apa nama ni, kewafatan Nabi SAW. Tapi Nabi dah sebut dah masa depan Parsi ni. Sabda Rasulullah SAW, Nabi kata, "Taghzuna jaziratal Arab fayaftahuha Allah. Thumma Farisa fayaftahuha Allah. Thumma taghzuna ar-Ruma fayaftahuha Allah. Thumma taghzuna ad-Dajjal fayaftahuhu Allah." Maksudnya, kamu akan memerangi semenanjung Arab, maka Allah akan membukanya untuk kamu. Kemudian Parsi, maka Allah akan membukanya untuk kamu. Kemudian Rom, maka Allah akan membukanya untuk kamu. Kemudian Dajjal, maka Allah akan membukanya untuk kamu. Hadis riwayat Muslim. Nabi sebut secara turutan, umat Islam ni akan berhadapan dengan berbagai peperangan di berbagai lokasi, tetapi akhirnya orang Islam berjaya untuk memenangi kesemua siri-siri peperangan tersebut. Bermula di tanah Arab, kemudian bertembung dengan Parsi, bertembung dengan Rom, akhirnya bertembung dengan Dajjal. Peperangan Islam dan Parsi telah berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya berlaku lebih awal lagi. Cuma kejatuhan Parsi itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang memimpin tentera Islam bagi menentang Parsi adalah Khalid bin Al-Walid di Rom. Yang memimpin pada ketika itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lawak buka kota Rom. Tapi bila di Parsi ni, Khalid Al-Walid yang kita kenal memang hebat dalam peperangan ni, berjaya dalam beberapa siri, peperangan Nahawan, peperangan macam-macam peperangan lah, banyak. Wilayah-wilayah Parsi ni jatuh satu persatu di tangan orang Islam di bawah kepimpinan Khalid Al-Walid. Malangnya di Rom, di bawah kepimpinan Abu Ubaidah dan beberapa orang panglima-panglima yang lain ni, berhadapan dengan sedikit kesukaran untuk membuka kota-kota Rom, menyebabkan mereka terpaksa minta tolong daripada Khalid Al-Walid yang ditugaskan lawan di Parsi tu, pergi tolong mereka di Rom. Itu hebat kisah Khalid Al-Walid. Tapi zaman Sayyidina Umar pecah dia. Adalah beberapa sebab-sebab, panjang cerita dia. Cuma yang kita nak fokuskan adalah di zaman Sayyidina Umar itulah berlaku peperangan yang signifikan dalam menyebabkan kekalahan Parsi di tangan Islam. Waktu itu Parsi dipimpin oleh dinasti Sasanid. Perang Qadisiyah dan Nahwan, antara perang besar yang berjaya melenyapkan terus empayar Parsi di atas muka bumi ini. Ini perang yang berlaku yang sangat hebatlah. Yang Nabi pernah sebut beberapa kali kepada sahabat waktu nak buka dalam perang Khandaq, waktu nak gali parit tu, waktu tu baru nak berlawan dengan orang Arab, baru nak berlawan dengan bangsa lain. Tapi tiap kali Nabi katok nak pecahkan batu dalam nak membina parit tu, pecah satu batu besar, Nabi kata Allahu Akbar, Parsi akan dikalahkan. Jumpa batu lagi, pecah batu, Allahu Akbar, Rom akan dikalahkan. Nabi dah beri janji bahawa kuasa-kuasa ini akan jatuh ke tangan orang Islam. Mereka akan dikalahkan. Walaupun waktu tu tak tahu lagi boleh menang ke tak lawan orang Arab sekitar ni dalam perang Khandaq tu. Itu sikap optimis orang Islam, mesti sentiasa melihat ke hadapan. Orang Islam baru waktu tu nak bertahan sebagai sebuah negara Islam yang baru. Tak bercadang lagi nak jadi satu empire. Nak menjajah negara, nak membuka, menakluk kawasan-kawasan, tanah-tanah lain, wilayah-wilayah lain. Tapi Nabi optimis. Nabi sebut benda ni. Nabi pernah berjanji kepada Suraqah bin Malik, seorang lelaki yang asalnya kafir, yang menyahut cabaran daripada kepimpinan Quraisy untuk siapa-siapa dapat
menangkap Muhammad yang lari berhijrah meninggalkan Mekah tu, dia akan dihadiahkan dengan 100 ekor kuda. Kalau tak silap lah hadiah dia. Jadi bila dia berjaya untuk mendekati Rasulullah ni, tapi dia tak berjaya tangkap. Cuma Rasulullah kata, kalau kamu lepaskan kami, aku akan janji kepada kamu gelang Kisra bin Hurmuz. Kisra bin Hurmuz ini adalah maharaja Parsi pada ketika itu. Di sana Nabi sudah nampak bahawa Islam akan berjaya mengalahkan Parsi, bahkan mengalahkan semua jajahannya, jatuh teguh Parsi, dan orang Islam berjaya menawan semua Parsi itu. Dan berlaku di zaman Sayyidina Umar perkara tersebut. Suraqah berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Sayyidina Umar, beritahu Nabi pernah berjanji begini, dan Sayyidina Umar mendapati ianya benar, lalu diserahkan gelang Kisra bin Hurmuz itu kepada Suraqah bin Malik. Jadi Nabi dah sebut dah tentang kejatuhan Parsi ini. Di era kelemahan Islam, jadi lepas pada berjaya untuk buka kota Parsi ini, gantilah kerajaan Islam pula yang ganti di sana. Namun kerajaan Islam ni berlaku beberapa turun naik. Di era kelemahan Islam, bangsa Parsi melalui dinasti Safawi sekali lagi berjaya memerintah wilayah sebahagian Asia Tengah, Asia Selatan. Jadi lepas pada jatuh kerajaan Parsi ini, bangsa Parsi sebagai sebuah kaum, tidak beretah lah. Yang beretah tu orang Arab, orang Islam. Orang Islam yang beretah di kalangan bangsa Arab. Sehinggalah pada era kelemahan orang Islam, berlaku pergolakan dalaman orang Islam. Orang-orang Parsi yang memeluk Islam pada ketika itu guling kuasa orang Islam, dan dia naik menegakkan dinasti Safawiyah. Safawiyah ni adalah mereka ni orang Islam juga, cuma bukan bangsa Arab, bangsa Parsi sendiri. Jadi dia naik sekali lagi lah, naik bukan sebagai empayar Parsi, tapi empayar Islam. Walaupun mereka dikategorikan oleh sejarawan sebagai sebahagian empayar Islam, tetapi sebahagian umat Islam tidak mengiktiraf mereka kerana mereka berakidah Syiah. Mereka ni daripada aliran Syiah. Dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka ni pada ketika itu sangat kerahlah permusuhan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Era kolonialisasi, kerajaan Pahlavi ditegakkan tahun 1925 dengan bantuan British menggulingkan dinasti Qajar. Jadi fast forward, mari zaman moden kita ni, zaman penjajahan tahun 1925, tertegak Empire Pahlavi, iaitulah di bawah kepimpinan Reza Pahlavi, yang dibantu oleh British bagi menggulingkan dinasti Islam, dinasti Qajar. Jadi ini Parsi belaka ni, orang-orang Parsi. Namun sempadannya semakin mengecil, membentuk peta Iran hari ini. Jadi Parsi ni sebenarnya besar. Tapi bila dia buat kerjasama dengan penjajah British untuk mengalahkan satu pihak, dia kena ada timbatara. Penjajah ni, pihak barat ke mana ke, di luar Islam, mana-mana pun, dia tidak akan beri bantuan ikhlas. Kerana nak tolong atas nama kezaliman ke, nak beri keadilan kepada pihak ni, dia tak ada istilah ikhlas ni dalam politik antarabangsa. Jadi ada timbatara dia. Tapi Reza Pahlavi ni sanggup untuk bekerjasama, dengan bayarannya dia boleh memerintah, tapi wilayah perintah dia semakin kecil. Sehinggalah terbentuknya peta yang dinamakan sebagai Iran hari ini. Kalau wilayah Mesopotamia tu dulu disampai ke Iraq, tapi lebih kecil lagi hari ini. Pemerintahan Parsi ni hanya di Iran sahaja. Reza Pahlavi menjadi raja terakhir Parsi. Apabila digulingkan tahun 1971, dia waktu tu guna sistem beraja lagi lah. Guna sistem beraja, bahkan digelar Shah Iran dia panggil. Shah Iran ni maknanya Raja Iran.
ataupun dia juga mendapat julukan Syahansyah, raja segala raja, Reza Pahlavi ini. Tapi digulingkan tahun 1971 melalui revolusi Khomeini yang menukar sistem pemerintahan daripada monarki kepada republik dan mengiktiraf demokrasi. Jadi lepas pada Reza Pahlavi ni, dia Syiah juga. Dia teruskan memang kawasan tu kawasan yang kalau kita baca sejarah Syiah ni, memang dia ni lepas pada peristiwa naiknya Khilafah Umayyah, berlaku tekanan terhadap Ahlul Bait. Orang-orang yang sokong Sayyidina Ali, keturunan Sayyidina Ali ni ditekan hidup di tanah Arab sehingga mereka terpaksa lari. Ada sebahagian lari ke Yaman, ada sebahagian lari ke Mesir, sebahagian lari ke sebelah timur, pergi ke Parsi, atas lagi. Sebab itulah berkembangnya ajaran Syiah di sana. Tambah pula mereka lari jauh daripada pusat ilmu pada ketika itu, menyebabkan mereka ni akhirnya menyeleweng akidah daripada asalnya bertembung sesama Islam ni atas nama politik je, atas nama politik. Tapi bila mereka tidak menjaga dari sudut keilmuan, akhirnya disesatkan sampai ke tahap akidah lah. Ada yang hulu sampai terkeluar daripada Islam. Banyaklah keluar daripada Syiah ni pula mazhab-mazhab. Ada yang sesat tak sampai kafir, ada yang sesat sampai jadi kafir. Ada yang berbeza dengan kita dari sudut furuk saja, ada yang berbeza sampai ke usul. Jadi sejarah kita cerita ni selepas daripada dinasti Safawi ini kebanyakannya adalah daripada akidah Syiah lah. Termasuklah Reza Pahlavi ni, dia digulingkan oleh revolusi Khomeini. Mereka juga daripada keturunan Syiah. Jadi pertembungan ni bukan pertembungan mazhab sebenarnya, bukan pertembungan aliran Islam. Dia pertembungan politik. Kerana menurut menurut gerakan Khomeini ni, Reza Pahlavi ni adalah pemerintah boneka British. Sebelum daripada jatuhnya pemerintahan era Pahlavi ni, pengkalan tentera Amerika Syarikat yang terbesar di Asia Barat yang menjalankan kerja-kerja ketenteraan di kawasan orang Islam ni, pengkalan dia adalah di Iran. Memang zaman Reza Pahlavi ni, dia memang seorang ni lah. Ada kedutaan Amerika, kedutaan Israel ada di Iran pada ketika itu. Naiknya Khomeini ni menjatuhkan Pahlavi. Antara benda pertama yang dia buat adalah mengusir diplomat Israel, kemudian menangkap, menawan staf-staf kedutaan Amerika Syarikat. Dan mereka ni memang sebab mereka ni Khomeini ni dibawa dia bawa gerakan ni susu galunya daripada Nawab Safawi. Nawab Safawi ni dia memang ada hubungan rapat dengan Ikhwan Muslimin di Mesir, dan dia ajar tentang manhaj gerakan Islam, sehingga berjaya membina kebangkitan di sana. Jadi lepas naiknya Khomeini buanglah sistem beraja dan menukar sistem pemerintahan daripada monarki kepada republik dan mengiktiraf demokrasi. Kalau sistem beraja pure, raja ni tak ada demokrasi, tak ada ngundi, tak ada orang ngundi pilih raja. Tapi bila ubah jadi sistem republik, ada sistem syura dia sekali, dipanggil wilayatul faqih, ada sistem demokrasi, ada parlimen, undi presiden, undi Perdana Menteri dan sebagainya lah. Ada sistem dia sendiri. Kini Parsi hanya tinggal pada bahasa penduduk Iran, Afghanistan dan Tajikistan sahaja. Jadi perkataan Parsi itu sendiri sudah hilang sejak daripada wujudnya Iran itu. Yang adanya hanya dalam bersedut bahasa sahaja. Mereka masih bertutur bahasa Parsi. Majoriti penduduk Iran, Afghanistan dan sebahagian Tajikistan.
walaupun Empire Parsi boleh dikatakan sudah berakhir dalam catatan sejarah. Namun hadis di atas turut dijadikan rujukan sebahagian ulama dalam meneliti fenomena akhir zaman. Jadi hadis yang kita baca tadi tu, kamu akan berperang dengan Dajjal, kamu akan perang tanah Arab, Tuhan akan beri kemenangan daripada kamu, kemudian kamu akan perang tanah Rom, tanah Parsi, Tuhan akan beri kemenangan, kemudian tanah Rom, kemudian Dajjal. Kebanyakan ulama kata ini telah berlaku sebahagian, iaitu peperangan di tanah Arab, ialah peperangan waktu zaman Nabi itulah. Lepas pada tu perang di tanah Rom, tanah Parsi, Tuhan akan berikan kemenangan kepada kamu. Perang di tanah Parsi berlaku dan Tuhan beri kemenangan tu telah berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Perang di tanah Rom, Tuhan dah berikan kemenangan sebahagiannya, tapi Rom secara total itu, Rom Timur dan Rom Barat masih lagi belum jatuh. Pewarisnya adalah di Vatican City hari ini. Kemudian kamu akan berperang dengan Dajjal, itu lagi masih belum berlaku. Tapi menurut pendapat ulama moden, sebagai contohnya Syekh Nasiruddin Albani, dia kata hadis ini lebih merujuk kepada perkara yang akan berlaku di masa hadapan. Bukan yang berlaku, yang sudah berlaku. Maknanya benda ni akan berlaku balik. Benda ni akan berlaku balik. Antara kerana, kalau nak faham yang dulu agak tidak konsisten, dia kata. Sebab hadis ni dikaitkan dengan Dajjal. Maka tempoh masa daripada peperangan di zaman Nabi SAW dulu tu, dengan siri yang keempat, siri yang terakhir perang dengan Dajjal ni jauh sangat berlaku, jarak masa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut secara bergilir. Lepas pada perang di tanah Arab, baru perang di tanah Rom. Lepas perang di tanah Rom, baru perang di tanah Parsi. Lepas di tanah Parsi, baru perang tanah Rom. Sedangkan secara sejarahnya, perang Parsi dan Rom ni berlaku serentak. Bahkan kalau tengok sejarah zaman Nabi, Nabi berperang dulu dengan orang Rom, baru orang Parsi. Zaman dalam perang Mu'tah lawan Rom, perang Tabuk lawan orang Rom. Lawan Parsi dia tidak tak berlaku peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku kediam. Jadi tak sama. Sedangkan hadis ni menyebut secara turutan, summa kemudian baru hak ni, kemudian baru hak ni. Jadi tak kena kalau dikaitkan dengan yang lepas. Mungkin akan berlaku di hadapan. Jadi adalah sebahagian ulama, contoh Syekh Albani tadi, dan ada lagi beberapa orang yang memahami bahawa hadis ini akan berlaku di masa hadapan. Pada mereka berpendapat peperangan antara Islam dan Parsi sekali lagi akan berlaku selepas perang di Semenanjung Arab, yang juga sekali lagi akan berlaku di akhir zaman. Pandangan ini disokong dengan beberapa hadis. Antaranya serangan tentera Imam Mahdi di timur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqtatilu 'inda kanzikum thalathah, kulluhum ibnu khalifah, thumma la yasiru ila wahidin minhum, thumma tatlu'u ar-rayatu as-sudu min qibali al-mashriq, fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun." Thumma dhakara shay'an la ahfadhu, faqala fa idza ra'aytumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala ath-thalaj, fa innahu khalifatullahil mahdi. Nabi kata maksudnya akan berperang tiga pihak di sisi Kaabah. Semuanya dari kalangan putera raja. Maknanya Nabi kata hari keturunan di raja ni akan berperang di tempat Kaabah. Kita dah cerita benda ni. Boleh jadi benda tu berlaku dekat dah ni, kerana hari ni pun keturunan di raja Arab, terutamanya Arab Saudi, penaung, penjaga dua tanah suci, terutamanya Kaabah tu, sedang berselisih, berebut takhta di antara keturunan anak raja ni. Sebab hak naik hari ni, putera mahkota dia, Raja Muhammad bin Salman ni, tidak mengikut undang-undang tubuh Arab Saudi yang sepatutnya dia sebagai putera mahkota. Kalau bukan giliran dia lagi, ada lagi adik kepada ayah dia, yang kalau ikut dia lah, adik dia lah putera mahkota, tapi cuba diubah, menaik dia. Dan berlaku pemberontakan, sehingga kita tahu ada berapa orang kerabat diraja mati. Peperangan berlaku di istana diraja Saudi sebelum ini. Jadi gambarkan inilah peperangan yang akan berlaku. Tapi peperangan ini tidak menatijahkan siapa pun yang menang. Thumma la yasiru ila wahidin minhum. Tidak ada seorang pun yang bakal beroleh takhta yang direbutkan.
Kemudian muncul panji hitam dari arah timur. Dalam keadaan peperangan ini muncul satu panji hitam dari arah timur. Maka mereka memerangi kamu dengan peperangan yang kamu tidak pernah hadapi. Nabi kata, panji ini mari untuk memerangi kamu. Dimaksudkan bangsa Arab. Maka akan berlaku peperangan terhadap orang Arab sendiri. Islam akan memerangi tanah Arab. Jadi, benda ni, boleh menafsirkan maksud hadis yang pertama tadi, tarzuna jaziratul Arab. Kamu akan berperang di tanah Arab. Yang disebutkan awal tu sebelum berperang Parsi itu. Jadi akan perang semua. Kemudian Nabi sebut sesuatu yang perawi tidak ingat apa Nabi sebut, tapi akhirnya perawi ingat balik. Hujungnya Nabi kata, sekiranya kamu sempat dengannya, iaitu sempat dengan pemimpin yang bawa panji hitam dari arah timur itu, maka berbaiatlah padanya sekalipun terpaksa merangkak di atas salji, kerana sungguhnya dialah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sebenarnya yang bawa panji hitam itu mari memerangi bangsa Arab yang berperang merebut takhta itu adalah Imamul Mahdi, pemimpin umat Islam akhir zaman, dan wajib kepada semua Islam berbaiat kepada dia. Dia akan dibaiat akan di hadapan Kaabah bila masanya, wallahu a'lam. Bila disebut wajib pergi berbaiat walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Ini juga menarik bila ulama kata sebab apa Nabi sebut terpaksa merangkak di atas salji. Ada pandangan yang kata kerana orang Islam waktu tu sudah berada di berbagai tempat. Maknanya tempat yang jauh daripada tanah Arab pun, di tempat yang ada salji. Di tempat Eropah ke, di kutub utara ke, di Rusia ke. Kalau ada orang Islam, wajib pergi mendapatkan Mahdi walaupun dia terpaksa keluar dari tempat dia, merangkak di atas salji. Sapa ke tanah Arab untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Pendapat yang kedua kata tanah Arab ini akan turun salji. Dan ini telah berlaku. Pernah dah satu ketika tanah Arab turun salji. Dan kalau Mesir ni tahun ni kali keberapa dah turun salji. Padang pasir tu ada salji. Macam pelik pula kita tengok unta duduk di tempat salji. Tapi itu berlaku. Baru lagi. Ni musim sejuk sekarang ni. Turun salji di Mesir. Di Sinai. Turun salji. Jika hadis pertama, ini hadis riwayat Ibnu Majah, jika hadis pertama yang tadi itu dikaitkan dengan hadis kedua, maka ia bermakna Parsi juga akan diperangi dan dibuka umat Islam. Jadi bila dikatakan peperangan orang Imam Mahdi itu akan memerangi tanah Arab, maka selepas pada itu Nabi kata dia akan memerangi tanah Parsi. Parsi yang dimaksudkan lebih merujuk kepada wilayah Parsi Sasani yang wujud pada zaman Nabi SAW. Disebut Tarzun al-Fars, maka lebih merujuk kepada Summa Faris. Nabi sebut Summa Faris. Maknanya Faris itu lebih merujuk kepada lokasi, tempat. Peperangan tu akan berlaku di tempat tu. Bukan dengan bangsa tu, tapi dengan tempat itu. Wilayah Parsi, tempat Parsi ni, tepatnya di mana? Tengok zaman Nabi lah, Parsi di mana? Iaitulah di Iran pada hari ini. Yang wujud sejak zaman Nabi, pusatnya di Fars, satu negeri di Iran, tetapi wilayahnya turut melibatkan Iraq, sebahagian Asia Tengah, Afghanistan dan Pakistan. Ini wilayah Parsi pada zaman Nabi SAW. Maka negara-negara ini antara yang berpotensi untuk diperangi oleh tentera Islam akhir zaman. Bermula era Pax Americana, konflik tidak pernah terhenti di kawasan tersebut yang mencetuskan berbagai bentuk ketegangan, peperangan dan campur tangan politik serta ketenteraan yang tidak berkesudahan. Konflik memuncak selepas raja terakhir Iran, Reza Pahlavi yang menjadi sekutu kuat US di Asia Barat digulingkan dalam revolusi Iran tahun 1979. Ini silap belakang ni tulis 1971. 1979 yang sebenarnya. US yang tergugat dengan pentadbiran baru di bawah Ayatollah Khomeini mula mengecam dan memberi tekanan kepada negara tersebut. US mula bertindak membantu Iraq menyerang Iran dalam perang Teluk pertama yang berlanjutan dari tahun 1980 hingga tahun 1988. Jadi ini cerita zaman moden kita ni, kawasan tu adalah kawasan yang sentiasa berlaku krisis. Tahun 1990
berlaku pula Perang Teluk Kedua selepas Iraq menyerang Kuwait yang mengakibatkan campur tangan US dan seluruh negara Arab dengan izin PBB bagi membantu Kuwait dalam menyerang Iraq. Asalnya Iraq ni dibantu oleh US untuk menyerang Iran. Tapi lepas 10 tahun mereka berperang, tak ada natijah boleh menang lawan Iran ni. US tarik balik bantuan, Iraq nak mengamuk, Iraq serang Kuwait pula. Lepas pada tu, US bantu Kuwait, serang pula Iraq. Jadi gitulah US ni sebenarnya, dia bukan bantu sungguh-sungguh pun. Hak ada kepentingan, dia tolong, lepas pada tu, tak ada kepentingan, dia buang, dia lawang pula. Tahun 2003, Iraq sekali lagi diserang US, menyebabkan presidennya Saddam Hussein digulingkan serta dihukum gantung atas jenayah perang. Kini politik Iraq masih kelang kabut dengan peperangan saudara antara Kurdis, Arab, Sunni dan Syiah. Sehingga sekarang ni lah kita tahulah pada tahun lepas tu berlaku pembunuhan Qasim Sulaimani, kemudian berlaku serang balah ini dan masih belum berakhir lagi konflik di tanah Iraq itu. Pejuang Kurdi telah berjaya memperolehi kuasa autonomi membentuk wilayah Kurdistan di utara Iraq. Bentuk satu wilayah baru. Yang dikatakan bahawa Iraq ni akan pecah jadi 3 negeri kecil. Negeri yang diperintah oleh Kurdistan, negeri yang diperintah oleh orang Arab Sunni, negeri yang diperintah oleh orang Arab Syiah. Pemerhati politik menjangkakan negara tersebut bakal dipecahkan kepada 3 negara baru. Ini pendapat kalau kita tengok The Black Borders yang dibuat oleh Ralph Peters, seorang pegawai tentera tinggi di US lah. Dia buat trajectory apa yang akan berlaku dalam dekad-dekad terakhir ini. Afghanistan dan Pakistan turut termasuk dalam Empire Indo-Sassanid sebelum kedatangan Islam. Jadi Afghanistan, Pakistan juga sebenarnya sebahagian daripada wilayah Parsi sebelum ni. Era moden memperlihatkan Afghanistan menjadi medan perang yang tidak pernah terhenti sejak kelemahan Khilafah Uthmaniyah yang membawa kepada penjajahan British hujung kurun ke-19, disusuli dengan penjajah Soviet hujung kurun ke-20, dan kini penjajahan US dan NATO yang menciptakan konspirasi 11 September 2001. Ini cerita sebelum ni lah yang terbaru lepas buku dia ditulis. Taliban berjaya untuk ambil balik pemerintahan selepas Amerika tarik balik tentera dia. Dan boneka US tu serah lari, tentera-tentera dia pun serah diri, serah kepada Afghanistan. Dan sekarang ni Afghanistan bergelut macam mana nak bangunkan balik ekonomi dia, nak bangunkan balik negara dia. Bahkan yang kita sedih, Taliban sendiri pun dia tidak berjaya untuk bersatu padu. Dia ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok pada dikabarkan pada kita terkini Taliban tu sendiri. Ada Taliban yang lama, jenis lama, yang memang jenis tu lagi lah yang kerah macam dulu tu lah. Dok beri orang puang belajar kena tutup ini. Ada Taliban yang agak educated, yang duduk di bandar-bandar. Satu lagi saya tak ingat lah. Jadi memang pergelutan, dan Amerika tidak henti-henti menyerang dengan perang-perang sarah, mengatakan mereka ni memerintah dengan cara yang tidak demokratik, memerintah dengan cara yang tidak adil, tidak meraihkan hak-hak asasi manusia. Pakistan pula yang dipecahkan dari negara India pada dekad 70-an mula diancam oleh US selepas mengambil tindakan berani untuk tidak menyokong negara kuasa besar terbabit dalam usul penolakan pengiktirafan Israel ke atas Jerusalem di PBB. Sekarang ni hubungan Pakistan dengan US ni teruk. Kalau dulu ni Pakistan antara negara yang mendapat dana terbesar daripada US untuk membangunkan negara mereka. Tapi selepas daripada Donald Trump sebelum ni isytiharkan Jerusalem milik Israel, Pakistan antara yang tak sokong. Jadi mereka marah. Sejurus ugutan US untuk memutuskan kerjasama dengan Pakistan
China mula menyatakan hasrat untuk membina pengkalan tentera antarabangsa keduanya di negara terbabit. Jadi China tu ambil peranan lah, sama seperti di Pakistan, di Afghanistan juga begitu. Antara negara yang mula-mula membina kerjasama dengan Taliban ini adalah China. Jadi ini adalah negara-negara yang kita sebutkan negara-negara wilayah Parsi, dan kita tengok negara-negara ni sangat tidak stabil dari sudut politik dan juga keselamatan. Negara yang sering dijadikan berita-berita utama dunia dan juga saraf-saraf media milik kuasa besar Amerika dengan berbagai bentuk propaganda. Yang kita nampak negara ni sangat vulnerable, sangat mudah untuk terbakar, sangat mudah untuk tercetusnya pula konflik-konflik peperangan yang boleh mengakibatkan negara-negara yang diperintah oleh orang Islam ini pun bergolak balik. Memang fokus dia pun, fokus dia ni nak menyahstabilkan, destabilization, nak menyahstabilkan kedudukan umat Islam di rantau Asia Barat ni. Jadi fokusnya di sana. Jadi tak pelik bila hadis Nabi SAW sebut lepas perang dengan tanah Arab. Mana kalau kita faham peperangan di tanah Arab itu adalah peperangan di zaman Imam Mahdi nanti yang nak selesaikan masalah keturunan diraja berebut kuasa itu, maka dia pula akan pergi lepas pada itu menyelesaikan masalah konflik umat Islam yang berlaku di tanah Parsi yang kita sebutkan itu, dengan Pakistan, dengan Afghanistan. India pun juga menjadi satu ancaman kepada orang Islam. Baru-baru ni muncul sekali lagi persidangan satu gerakan, apa nama gerakan tu, Hindu dia buat satu mesyuarat antara benda yang dicadangkan dalam tu, kita nak sekat orang Islam ni tak ada dengan cara lain dengan membunuh orang Islam tu, dia kata. Dan parti ni, gerakan ni dianggotai oleh Perdana Menteri India sendiri, Narendra Modi. Dia sebagai tu ni. Dan dia memang sebenarnya pemikiran Narendra Modi ni yang sikap dia sangat ekstrim terhadap orang Islam. Dia tak boleh setuju. Jadi keadaan orang Islam ini sangat kritikal. Sangat kritikal dari ini. Boleh tercetuh perang bila-bila masa sahaja di sana antara Islam dengan Hindu di sana. Ini kawasan-kawasan yang kita sebutkan sebagai kawasan yang bahaya, yang perlu untuk kita tengok semua dari semasa ke semasa, dan tidak mustahil ianya hanya akan dapat diselamatkan apabila munculnya kepimpinan Islam di bawah Imamul Mahdi sebagaimana dinyatakan. Kemudian berlakulah pula peperangan yang seterusnya, itulah di Rom. Kalau di Rom ni kita dah cerita dah. Di Rom ni lebih berfokus kepada peperangan yang disebut Armageddon ataupun Malhamah Al-Kubra antara pakatan Islam dengan Rom. Lepas pada itu kemudian Islam dengan Rom ni berperang juga, membentuk peperangan yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan syahidnya 1/3 orang Islam, larinya 1/3 orang Islam, berjaya orang Islam buka Konstantinopel sekali lagi. Dan memang dalam hadis tentang Konstantinopel yang kita baca minggu lepas, sejurus sahaja selepas daripada dijatuhkan Rom, maka akan muncullah Dajjal. Lepas dari di antara berlakunya perang Malhamah itu dengan pembukaan kota Konstantinopel, hadis sebut akan berlaku selama 7 tahun dan 6 tahun. Dan akan munculnya Dajjal pada tahun yang ke-7. Maka kalau kita baca benda hadis yang kita sebutkan ini akan berlaku di masa hadapan dan kaitkan dengan hadis-hadis lain, maka kita akan nampak bahawa signifikan itu wujud bila kita nak kata ianya akan berlaku di akhir zaman. Baik, itulah sedikit yang boleh kita gambarkan tentang bab Parsi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini boleh memberikan pencerahan dan melihat bagaimana kita memahami hadis-hadis Nabi ini supaya kita tidak terkeliru dan kita memahaminya dengan konsep yang betul, bukan dengan cara kita mengandaikannya dan buat takwilan
campur dengan teori konspirasi yang bukan-bukan, yang terlalu jauh daripada logik dan terlalu jauh daripada penakwilan nas yang dibenarkan oleh syarak, sehingga kita ni pengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang semakin banyak disebar luaskan di dalam media. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga fikrah dan pemikiran kita daripada bahana-bahana yang sangat membahayakan ini. Segala apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah, ada silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.